Sumbangan Islam dalam sosial. Dalam perincian C ini kita tengok terdapat 4 aspek sumbangan tamadun Islam kepada dunia dalam sosial. Pertama, mengangkat kedudukan wanita, memajukan penyelidikan saintifik, kepesatan kegiatan intelektual, lahirnya ilmuwan Islam yang agung. Pertama, kita tengok Islam mengangkat kedudukan dan maruah wanita. Wanita Islam digalakkan menuntut ilmu dan diberi peluang menghadiri majlis ilmu. Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq adalah wanita berilmu yang menjadi perawi hadis serta tempat rujukan bagi kaum wanita yang mempunyai masalah ataupun maslahat berkenaan dengan permasalahan wanita. Syafiah binti Abdul Muttalib juga menjadi pejuang Islam yang berperang dan memberi minuman serta merawat pejuang jihad yang tercedera bersama Sayyidina Siti Aisyah radhiyallahu anhu semasa perang Uhud. Kalau kita kaji sejarah kejururawatan yang pertama tercatat di dalam dunia adalah sejarah melalui perang Uhud di mana Syafiah binti Abdul Muttalib ini bertindak merawat pejuang-pejuang yang tercedera. Kedudukan wanita yang belajar ilmu pengetahuan di dalam tamadun Islam. Sumbangan tamadun Islam dalam aspek sosial yang seterusnya adalah teknik penyelidikan saintifik. Perkembangan teknologi pertanian dan pembuatan banyak membantu hingga berkembangnya ke seluruh dunia, terutama sekali dunia barat seperti pembuatan kincir angin dan juga cara pembuatan kertas. Perkembangan teknologi membantu Islam muncul sebagai agama yang membawa kemajuan, terutama dalam bidang astronomi, fizik, perubatan, kimia dan pelayaran melalui penggunaan kompas. Info. Kesan daripada perkembangan ilmu di Sepanyol, terdapat penganut Kristian yang terpengaruh dengan cara hidup bangsa Arab seperti cara makanan, pakaian dan hubungan sosial. Mereka ini digelar sebagai musta'arab ataupun dipanggil dalam istilah Inggeris Mozarab. Mereka merupakan jambatan hubungan sosial antara tamadun Islam dengan tamadun Eropah. Ketiga, munculnya pusat kegiatan intelektual dan pendidikan. Tamadun Islam membangunkan tradisi ilmu yang lebih pesat dengan menjadikan masjid dan istana pemerintah ataupun istana khalifah sebagai pusat pendidikan dan menempatkan perpustakaan dan juga tokoh-tokoh ilmuwan. Toledo dan Cordova terkenal sebagai pusat pendidikan di Eropah. Pelajar Eropah datang belajar di Universiti Islam dalam bidang sains dan juga falsafah. Mereka ini kemudiannya mengembangkan teknologi ke Barat dan Barat kemudiannya menguasai teknologi dunia sehingga ke hari ini. Sarjana Islam merancakkan lagi ilmu keilmuan bila bidang terjemahan mengalami kepesatan terutama apabila buku-buku terjemahan daripada tamadun Yunani, tamadun Mesopotamia, tamadun Indus, Parsi dan Huanghe diambil dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tradisi ilmu ini kemudiannya tersebar di dalam bahasa Arab kerana bahan-bahan ditulis dalam bahasa Arab. Pelajar Barat atau Eropah perlu menguasai bahasa Arab untuk mendapatkan ilmu kerana pengantar di institusi pendidikan tinggi pada waktu itu adalah bahasa Arab.
Hubungan antara penganut agama juga rapat bila orang Islam membuka pintu ilmu kepada penganut agama Kristian dan juga Yahudi. Inilah yang berlaku bila umat Islam memiliki ilmu, mereka tidak kedekut dan tidak berahsia dalam ilmu. Dan kita tahu dunia sekarang ni kadang-kadang mereka menggunakan hak patent untuk mencengkam agar perkongsian ilmu ataupun teknologi itu tidak berlaku. Satu ilmu tambahan untuk kronologi kosakata pelajar, iaitu tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan kabilah? Kabilah adalah perkataan Arab yang melahirkan banyak perkataan moden pada masa kini seperti karavan, van, car, motorcar, cabin dan lain-lain. Asal karavan ini adalah istilah bahasa Inggeris yang merujuk kepada sekelompok rombongan perdagangan yang menggunakan unta terutama sekali yang pergi berdagang dari satu tempat ke satu tempat. Lalu dipanggil karavan ataupun dipanggil kabilah dalam bahasa Arab. Dan istilah ini kemudiannya berkembang panggilannya sehinggalah ke hari ini. Keempat, kemunculan ilmuwan hebat dalam tamadun Islam yang memberi sumbangan kepada tamadun dan perkembangan keilmuan serta teknologi dunia sehingga ke hari ini. Pertama, kita tengok dalam bidang sains dan kimia. Dalam bidang perubatan, munculnya Jabir bin Hayyan ataupun dipanggil di barat sebagai Geber, menghasilkan 80 buku perubatan dan kimia. Himpunan tulisan Jabir dikenali sebagai Korpus Jabir. Bukunya diterjemahkan ke bahasa Latin. Bahasa Latin ini maksudnya bahasa Yunani yang kita belajar pada tamadun Yunani dan Rom di bab 6. Perubatan yang terkenal adalah Ibnu Sina ataupun dikenali di barat sebagai Avicenna, tokoh perubatan dan falsafah. Buku terkenal Al-Qanun fi Tibb. Buku beliau digunakan di universiti di Eropah hingga abad ke-18, iaitu digunakan selama 600 tahun. Tokoh ilmuwan hebat yang seterusnya adalah dalam bidang falsafah dan juga astronomi ataupun falak. Dalam bidang falsafah, kita diperkenalkan dengan tokoh yang hebat, iaitu Al-Kindi. Al-Kindi menulis 270 buah buku yang meliputi ilmu logik ataupun logical thinking, muzik dan juga perubatan. Tulisan daripada Al-Kindi ini dikagumi oleh sarjana Eropah seperti Roger Bacon dan juga Descartes. Manakala dalam bidang astronomi dan falak pula, tokoh terkenal adalah Al-Battani. Al-Battani memperkenalkan teori trigonometri dan juga astronomi selain mencipta alat untuk mengukur masa. Tokoh seterusnya dalam bidang geografi dan juga matematik. Dalam bidang geografi, kita dijumpai dengan Al-Biruni, merupakan seorang tokoh astronomi dan dalam bidang kartografi, iaitu peta. Merupakan sebuah peta yang dilukis oleh beliau, sebuah peta yang mendahului zaman. Pelayar Eropah menggunakan peta beliau dalam pelayaran. Al-Biruni ini juga beliau naik ke satu puncak bukit. Tiba-tiba beliau mengira keluasan bumi dan beliau memberitahu inilah keluasan bumi. Kemudian NASA pergi ke angkasa dan membuat kiraan perluasan
keluasan bumi dan mendapati ukuran yang dibuat oleh Al-Biruni ini tentang keluasan bumi adalah tepat. Al-Khawarizmi, pengasas ilmu matematik ataupun ilmu kira ataupun ilmu algebra, menghasilkan kitab Hisab Al-Jab wal Al-Mukabbalah, diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Gerard de Cremona. Al-Khawarizmi ini, kalau pelajar nak tahu, dalam satu bab pembelajaran matematik ada nama beliau iaitu algoritm. Jadi algoritm itu mengambil sempena nama tokoh inilah iaitu Al-Khawarizmi. Kita tengok tokoh seterusnya. Dan yang terakhir adalah Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini terkenal dengan pelayarannya ke seluruh dunia. Beliau belayar ke India dan alam Melayu. Beliau membuat catatan pelayaran beliau dan dirujuk oleh pelayar-pelayar selepas daripada beliau. Keseluruhannya, tamadun Islam telah memberi sumbangan yang besar kepada peradaban dunia dan kemajuan manusia meliputi politik, ekonomi dan sosial. Kemajuan teknologi manusia diasaskan oleh sarjana Islam, hasil penemuan, kajian dan penelitian, bertunjangkan kebijaksanaan daripada asas ilmu Islam yang merujuk Al-Quran, Sunnah dan ilmu dari tamadun sebelumnya yang digabungkan oleh sarjana-sarjana Islam seperti tamadun Mesopotamia, Mesir, Indus, India, China, Yunani dan tamadun Rom. Sekarang kita teliti pula sumbangan tamadun Islam dalam seni bina. Seni bina meliputi binaan bangunan, reka bentuk, reka letak yang dibuat oleh manusia. Itu yang dipanggil seni bina. Seni bina Islam bermula dengan pembinaan Masjid Quba pada zaman Nabi Muhammad SAW. Masjid bukan saja berfungsi sebagai tempat ibadat, tetapi juga semua aktiviti-aktiviti sosial dan juga ekonomi termasuk politik umat Islam. Model Masjid Quba menjadi rujukan pembinaan masjid seluruh dunia sehingga ke hari ini terutama sekali mempunyai kubah masjid. Selain seni bina, seni khat adalah seni tulisan yang indah yang wujud di dalam tamadun Islam. Ciri-ciri seni bina Islam pertama di atas, ruang cahaya untuk keselesaan ibadat. Mestilah ada ruang cahaya. Kalau pelajar ingat Pantheon oleh tamadun Rom yang dicipta oleh Marcus Vicinius Agrippa, ada ruangan Oculus di tengah-tengah Pantheon untuk ruangan kemasukan cahaya. Lalu seni bina Islam pun mementingkan kemasukan cahaya dalam seni bina. Yang kedua, ada pemisahan antara ruang lelaki dan wanita semasa beribadat. Seni bina juga perlu sesuai dengan iklim setempat. Binaannya mesti kukuh, tahan lama dan selamat digunakan. Berunsur luahan perasaan, hening dan juga rasa kedamaian serta aman. Menara, mihrab dan juga mimbar. Itu seni bina pertama yang akan kita tengok. Apa dia menara? Berfungsi sebagai tempat laungan azan dan juga mercu tanda seni bina Islam. Biasanya menara ini terdapat 4 di setiap penjuru kiri, kanan, belakang dan hadapan. Mihrab, petanda arah kiblat, pemantul suara iman, suatu imam bersolat jamaah. Bersolat jamaah ini adalah bersolat berserta dengan ada yang mengikuti. Itu dipanggil solat
berjamaah. Kemudian mimbar pula digunakan oleh imam atau khatib ketika membaca khutbah. Ini adalah menara, mihrab, ada kawasan lekukan tu kalau pelajar perhati. Jadi imam berada di tengah-tengah tu akan memantulkan suaranya akan didengar hingga ke belakang. Kemudian mimbar biasa kita lihat dalam masjid dan digunakan sewaktu membaca khutbah Jumaat. Imam sedang membaca khutbah pada mimbar. Seterusnya, B kita lihat seni hiasan dan ukiran yang indah. Seni binaan yang indah dihiasi ukiran dan seni khat ayat-ayat Al-Quran. Ukiran menjadi menarik dengan hiasan kaca dan juga batu permata. Keindahan seni memberi kesan kepada suasana tenang untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Keunikan reka bentuk. Reka bentuk pintu masuk melengkung melambarkan rasa hormat pada jamaah untuk beribadat. Dihiasi rekaan pancuran air dan kombinasi pencahayaan memberi impak kepada penampilan ruang. Ini kebanyakannya dekorasi ataupun hiasan yang terdapat dalam masjid. D. Elemen estetika. Estetika ini nilai-nilai seni. Penghayatan nilai estetika dalam seni bina diperindahkan dengan ukiran arabes, kaligrafi bermotif, lukisan geometri dan cakrawala memberi kesan kepada keindahan seni bina. Arabes merupakan corak hiasan pada catatan ukiran kayu bermotif tumbuhan, haiwan dan manusia dan menggunakan garisan bercorak geometri serta awan larat. Cakrawala iaitu motif bintang, bulan dan matahari. Manakala kaligrafi pula ataupun khat, seni bina indah yang boleh mengatur huruf-huruf menjadi lebih indah dan menarik. Sekarang kita tengok semula glosari perkataan. Arabes, corak hiasan pada catatan ukiran kayu dengan motif tumbuhan, haiwan atau manusia melalui penggunaan garis geometri, berlekuk atau awan larat. E. Seni bina dan iklim setempat. Reka bentuk mengikut iklim atau geografi seperti bentuk muka bumi, cuaca, suhu dan keadaan angin dibenarkan dalam konsep seni bina Islam. Seni bina Nusantara contohnya tingkap lebih banyak untuk penyejukan udara dalaman masjid. Contohnya, masjid yang paling lama di Semenanjung Malaysia iaitu Masjid Tengkera Malaka. Sekarang kita tengok contoh masjid-masjid yang ada di negara kita. Pertama, kita tengok Masjid Beijing yang merupakan seni bina bercorak Cina yang dibina di Kelantan yang dipanggil Masjid Beijing ataupun nama barunya iaitu Masjid Jubli Perak Sultan Ismail Petra. Masjid di China yang melambangkan seni bina China iaitu masjid yang paling lama di China berusia 1000 tahun lebih iaitu Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Masjid Kampung Laut di Nilampuri, Kelantan yang mengambil asas-asas seni bina daripada Masjid Demak di Pulau Jawa. Masjid Raya di Sumatera Barat yang melambangkan seni bina kaum Minangkabau di Indonesia. Masjid Agung Demak yang menyerupai ataupun mirip dengan Masjid Kampung Laut di Kelantan. Masjid Teluk Manuk
di Thailand yang menggunakan ciri-ciri seperti ciri-ciri seni bina masyarakat Thailand. Masjid Sangkore di Timbuktu, Mali. Kalau pelajar tengok, seni binanya agak pelik. Namun itulah masjid kerana tidak ada satu arahan khusus kepada seni bina di dalam Islam. Masjid Agung Jenny iaitu menggunakan lumpur di Mali, Afrika. Taj Mahal India yang dibuat menyerupai masjid, namun ini bukan sebenarnya masjid tapi merupakan perkuburan isteri seorang raja iaitu Shah Jahan yang membina Taj Mahal ini sempena kasih sayangnya kepada isteri beliau iaitu Permaisuri Mumtaz. Masjid Balan di Bukhara, Uzbekistan. Masjid Maguk Al-Kurpa, Mekhta Anba di Sambukara, Uzbekistan. Masjid Memorial di Moskow, Rusia yang menggunakan seni bina bercirikan Rusia di mana kubahnya ataupun menaranya bercorak runcing sesuai dengan negara sejuk yang bercorak salji. Contohnya bila salji turun tidaklah melekat sangat di atas menara. Masjid Zagreb di Croatia agak unik seni binanya. Masjid Mashhur Yusuf Central Mosque di Palvoda, Kazakhstan ada menepati ciri-ciri kaum Mongolia iaitu kemah orang-orang Mongolia. Masjid Kul Sharif di Rusia, kita tengok ada salji yang mendatangi kawasan sekitar. Itulah sahaja pelajar-pelajar yang cikgu sayangi. Pembelajaran kita pada bab 8 iaitu tamadun Islam dan sumbangan. Ini bermakna pembelajaran kita untuk sukatan mata pelajaran sejarah KSSM tingkatan 1 telah tamat. Untuk itu, cikgu berharap dan mendoakan agar pembelajaran yang kita lakukan sejak daripada bab 1 dapat dimanfaatkan oleh pelajar. Sehingga berjumpa lagi di kesempatan yang lain, cikgu menyusun 10 jari sekiranya ada kata-kata yang salah dan silap sewaktu belajar bersama pelajar melalui video dalam pembelajaran kita di bab tingkatan 1 daripada bab 1 sehingga bab 8. Sehingga bertemu lagi, cikgu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jaga diri. Sekian, terima kasih.